Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua dan terutamanya sekali kepada pensyarah saya iaitu Miss Liu Pinyan. Hari ini saya akan bentangkan maklumat yang bertajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum itu, eloklah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Nur Nadia binti Rusman. Nombor angka giliran 202229231004. Kad subjek yang akan saya bentangkan ialah pengantar pengajian pendidikan iaitu GPPP 1092. Saya daripada IPG Kampus Tun Usin On. Saya harap kalian akan gembira ketika melihat pembentangan saya ini. Saya akan menerangkan terlebih dahulu maksud aspirasi. Aspirasi bermaksud keinginan untuk mencapai sesuatu. Dan dalam konteks pendidikan pula, aspirasi bermaksud hasrat KPM bagi melaksanakan perubahan yang besar dalam sistem pendidikan bagi murid-murid. Seterusnya, saya akan menerangkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM. Dalam memacu pendidikan yang bersifat global dalam abad ke-21 ini, kualiti pendidikan merupakan aspek yang amat penting agar kemenjadian murid bertaraf dunia dapat dibangunkan. Dan dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan, pengurusan pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan terutamanya di sekolah amatlah penting. Oleh itu, SKPM ini telah diperkenalkan pada tahun 2010 yang merupakan kesinambungan pada SKPM 2003. Di samping itu, Kementerian Pendidikan Malaysia turut mengambil inisiatif untuk mengubah satu standard kualiti pendidikan bagi memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan. SKPM juga adalah satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterus. SKPM dijadikan panduan oleh pihak sekolah dalam mengurus operasi mengikut keperluan dan kepentingan bagi mencapai satu standard yang memuaskan. Instrumen SKPM dapat membantu pihak sekolah bagi membuat penilaian terhadap pengoperasian sekolah. Dalam penilaian sekolah, berdasarkan SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard yang ditetapkan yang merangkumi semua aspek yang menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan. Standard yang pertama, kepimpinan dan hala tuju. Standard yang kedua, pengurusan organisasi. Standard yang ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Standard keempat, pengajaran dan pembelajaran dan standard yang kelima ialah kemenjadian murid. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu untuk menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran dan perubahan peradaban global. Individu yang mempunyai kualiti tertentu seperti keupayaan menyelesaikan masalah secara kreatif, kritis dan inovatif, berkemahiran dalam komunikasi, mahir dan cekap menggunakan teknologi maklumat serta mampu bekerjasama dengan orang lain amat diperlukan oleh negara, terutamanya yang melibatkan persaingan di peringkat global. Menyedari akan keperluan untuk melahirkan modal insan bertaraf dunia, KPM telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM ini pada tahun 2013 sehingga tahun 2025 bagi menyediakan pendidikan terbaik untuk semua murid. Dan penghasilan pelan ini mengambil kira input daripada berbagai sumber termasuk laporan penyelidikan tempatan dan antarabangsa serta pandangan daripada pakar pendidikan, warga pendidik, ibu bapa, murid dan rakyat di seluruh negara.
PPPM dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pelan transformasi pendidikan ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dan di samping itu mempersiapkan generasi muda antarabangsa untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Oleh yang demikian, pelan ini berfokuskan kepada pembangunan, perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Bagi tujuan itu, pelan pembangunan pendidikan dirangka berasaskan dengan 3 objektif yang khusus seperti yang berikut. Yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa pendidikan Malaysia yang berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu kualiti, merapatkan jurang pencapaian, equality dan menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Seterusnya yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahunnya seterusnya sehingga tahun 2025. Terakhir sekali, yang ketiga, menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam KPM yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. PPPM dilaksanakan dengan 3 fasa atau lebih dikenali sebagai 3 gelombang. Gelombang pertama berlaku pada tahun 2013 hingga 2015. Gelombang kedua berlaku pada tahun 2016 sehingga 2020 dan gelombang yang ketiga akan berlaku pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Gelombang pertama bermula dari tahun 2013 hingga 2015 yang memberi kepada penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Dan dalam tempoh pelaksanaan itu, tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan guru yang sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua atau guru besar. Pelan tindakan yang dirancang perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti kemahiran teras. Yang pertama adalah mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberikan fokus kepada kemahiran utama. Yang kedua, standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu. Yang ketiga, merombak soalan peperiksaan dengan tumpuan kepada peningkatan soalan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT. Dan yang terakhir ialah melaksanakan One Bestari Net kepada setiap sekolah untuk integrasi ICT pada pembelajaran harian mereka. Gelombang kedua berlaku semasa tahun 2016 hingga 2016 dan perubahan struktur pendidikan negara dilaksanakan bagi mempercepatkan perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang pertama untuk disejajarkan dengan inisiatif dalam gelombang kedua. Antaranya, pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjanya bermula dengan penstrukturan semula kementerian. Pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan dalam gelombang kedua termasuklah memacukan peningkatan sistem.
Yang kedua, menyediakan kemajuan berdasarkan kompetisi dan prestasi serta menambah baikkan latihan perkhidmatan untuk memugarkan profesion keguruan. Seterusnya, melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pendalaman, sekolah kurang guru dan sekolah kurang murid bagi isu kapasiti. Gelombang ketiga yang akan berlaku pada tahun 2021 hingga 2025. Gelombang ini berfokus pada anjakan ke arah kecemerlangan dengan meningkatkan keluasan operasi di mana semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum dan tumpuan kepada usaha meningkatkan keluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan sejawat bagi pembangunan kecemerlangan profesionalisme. Kebanyakan sekolah akan dianjak kepada model pengurusan yang berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dan pengajaran. Usaha ini adalah bertujuan untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk menentukan inovasi dan meningkatkan pencapaian ke tahap yang lebih cemerlang. Kita akan beralih pula kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Pelaksanaan perubahan besar dilakukan terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semasa murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. 5 aspirasi sistem. Yang pertama, akses kepada kejayaan. Yang kedua, kualiti standard antarabangsa. Untuk yang ketiga, equity untuk semua murid. Yang keempat, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Dan yang kelima ialah pelaksanaan berkecakapan tinggi. Akses kepada kejayaan. Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan iaitu pendidikan untuk semua, setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosial ekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hinggalah ke menengah atas menjelang tahun 2020. Untuk memenuhi hasrat tersebut, setiap individu harus diberi peluang yang sama rata untuk mendapatkan pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum dan agama. Pembangunan dan kemajuan pendidikan yang diusahakan kerajaan harus dinikmati oleh semua terutama kepada murid di kawasan luar bandar dan pendalaman serta kelompok minoriti. Melalui pendidikan dan kemahiran yang diperoleh, sekolah dapat membantu mereka untuk menempuh masa depan yang semakin mencabar selain mengeluarkan mereka serta keluarga daripada belenggu kemiskinan tegar. Murid yang mempunyai risiko tercicir perlu dibantu menerusi pelbagai inisiatif, merangkumi pelbagai bantuan kewangan dan kemudahan fizikal, bimbingan motivasi dan kaunseling ibu bapa dan murid bagi mengekalkan mereka dalam sistem pendidikan. Kualiti standard antarabangsa. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa pencapaian pendidikan Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu melalui pelbagai usaha dan tindakan. Sesungguh pun begitu, pencapaian yang dibanggakan ini menghadapi risiko secara relatif dan mutlak. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan negara lain telah dapat meningkatkan prestasi murid mereka dengan lebih cepat dan mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Ini menyebabkan jurang pencapaian antara sistem pendidikan Malaysia dan negara lain semakin melebar.
Selain itu, pentaksiran di peringkat antarabangsa menunjukkan prestasi murid Malaysia semakin merosot. Bagi mencapai hasrat untuk setanding dengan pencapaian di peringkat global, sistem pendidikan Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat. Berdasarkan tanda arah sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa, matematik, sains dan bahasa Inggeris, serta kemahiran berfikir aras tinggi seperti aplikasi, penaklukan dan penyelesaian masalah. Dan sepanjang 2 dekad yang lalu, pentaksiran antarabangsa seperti Program for International Student Assessment (PISA) dan Trans-International Mathematics and Science Study iaitu TIMSS telah muncul sebagai satu instrumen perbandingan langsung tentang kualiti keberhasilan pendidikan. Sesungguhnya, jika Malaysia mampu beranjak dalam masa 15 tahun dari kelompok sepertiga terbawah ke kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa, maka Malaysia akan menjadi antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang paling cepat berkembang. Bagi memenuhi aspirasi tersebut, tahap keberhasilan murid dan amalan pembelajaran akan diselaraskan mengikut standard yang digunapakai oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi supaya murid Malaysia mampu berdaya saing di peringkat global kelak. Ekuiti untuk semua murid. Penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosio-ekonomi, gender dan tempat akan dapat memastikan hak ketaksamaan pendidikan untuk semua. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosial ekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Latar belakang sosioekonomi masih menjadi penyebab jurang ekuiti yang paling besar. Merapatkan jurang sosial ekonomi dan antara bandar dengan luar bandar dijangka akan memberi impak terhadap jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah. 3 aspek yang dikenal pasti sebagai penyebab kepada kewujudan jurang ekuiti iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri dan peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin iaitu KWAM. Dan ketiga-tiga aspek ini merupakan bukti yang kekal bahawa murid daripada keluarga miskin kurang cemerlang berbanding dengan murid daripada keluarga berpendapatan sederhana dan tinggi. Oleh itu, kejayaan merapatkan jurang ini akan lebih menjadikan Malaysia antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang lebih saksama di dunia. Sistem pendidikan juga akan menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik seperti pendidikan vokasional untuk menyediakan peluang kepada murid yang mempunyai pelbagai minat dan kebolehan bagi mengembangkan bakat mereka. Murid juga akan mendapatkan pembelajaran yang kaya dari segi akademik dan bukan akademik supaya mereka boleh berjaya dalam kehidupan dengan apa yang mereka minati. Seterusnya, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum yang kaya dengan keunikan yang pelbagai dan sejak merdeka lagi, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih daripada 1/4 daripada masa mereka di sekolah dan semasa mereka berumur 7 hingga 17 tahun. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosial, ekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima, menghargai kepelbagaian. Maka dengan perkongsian nilai, pengalaman dan menghargai kepelbagaian akan mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain. Dan kesefahaman yang terbina akan menjalin perpaduan yang seterusnya membentuk identiti nasional.
Perpaduan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu yang seimbang dan harmoni seperti yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan di negara kita. Mahir sekali pelaksanaan berkecakapan tinggi. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Pembelajaran besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka dengan itu, pulangan dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Dalam usaha untuk mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya adalah untuk dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimalkan keberhasilan murid. Sistem yang disediakan untuk sumber dan sokongan kepada sekolah memainkan peranan penting dalam menentukan tahap prestasi sekolah yang membolehkan guru atau pengetua atau guru besar memberi tumpuan kepada aktiviti utama penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Oleh itu, untuk kebolehan sistem untuk mengagihkannya dan menggunakannya dan mengurus peruntukannya amat penting untuk membolehkan menyokong sekolah mencapai tahap prestasi yang telah ditetapkan. Bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tukang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Dan setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya 1 daripada 5 keberhasilan sistem iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Anjakan yang pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan yang berkualiti bertaraf antara bangsa. Anjakan yang pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti yang bertaraf antara bangsa. Anjakan kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan yang ketiga iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan keempat, mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Anjakan kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan yang keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian kursus yang berasaskan keperluan. Anjakan ketujuh, memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Dan anjakan ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid dalam setiap ringgit. Dan anjakan yang terakhir iaitu anjakan ke-11, meningkatkan ketulusan untuk bertanggungjawab awam secara langsung. Implikasi terhadap guru yang pertama iaitu pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berkeupayaan bagi dalam merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif ditetapkan. Profesionalisme guru di dalam bilik darjah dapat dilihat dalam aspek kebolehan yang mencorak iklim kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah dan yang berkaitan dengannya.
Guru juga perlulah bersungguh-sungguh bagi memperkembangkan potensi dan pencapaian murid serta cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang dijangkakan pada tahap optimum secara berterusan. Seterusnya, implikasi terhadap guru yang kedua, iaitu pembangunan profesionalisme. Guru perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta mempengaruhi pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran yang berterusan. Guru juga perlu berani bagi meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan bagi memastikan diri mereka terus dilengkapi dengan kemahiran pedagogi bersifat holistik serta kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Hal ini penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang mendorong kepada setiap murid yang pelbagai kebolehan untuk mampu mencetuskan idea baharu dan berupaya menyelesaikan masalah. Implikasi terhadap guru yang ketiga, iaitu kemahiran teknologi. Anjakan transformasi yang ketujuh dalam PPPM iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pelajaran di sekolah harus disambut dengan minda positif oleh guru. Guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta kreativiti dan inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Guru juga perlu mereka bentuk, membangun dan menilai pengalaman pembelajaran dan pentaksiran yang autentik. Implikasi terhadap guru yang keempat, iaitu mempunyai wawasan. Dalam konteks merealisasikan kualiti guru dan aspirasi PPPM ini, guru perlu memiliki wawasan yang unggul dalam mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan yang berpemikiran aras tinggi dan mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu berdaya saing di peringkat global. Oleh itu, guru harus memastikan adanya perkara ini. Implikasi terhadap guru yang terakhir iaitu yang kelima dengan menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid, seperti mana yang ada dalam hasrat PPPM. Hasrat ini tentunya menjadi keutamaan untuk membangunkan murid secara holistik. Generasi hari ini bakal mewarisi dunia yang penuh dengan pelbagai cabaran yang hebat dari kemusnahan alam sekitar, impak globalisasi hinggalah konflik pembangunan. Oleh hal yang demikian, guru perlu menjadi suri teladan kepada murid-murid agar mereka dapat lalui kehidupan mereka akan datang. Oleh itu, kesimpulan yang dapat kita ulaskan pada pembentangan kita hari ini adalah guru memainkan peranan penting dalam pembentukan sasiah murid untuk membentuk murid yang berjaya kelak. Selain itu, guru perlu berjalan seiring dengan aspirasi dalam sistem pendidikan agar dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Di samping itu menjadi tunjang utama kepada generasi akan datang. Saya akhiri pembentangan saya sampai di sini saja. Yang baik datangnya daripada Tuhan dan yang lemah datangnya dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada hari seterusnya.